Uh, dalam perintah berwuduk ada dua perintah. Perintah pertama, faghsilu, basuh. Perintah yang kedua, wamsahu. Wamsahu maknanya apa? Sapu. Faghsilu, basuh, dan wamsahu, sapu. 3 anggota basuh. 1 anggota sapu. 3 anggota yang basuh muka, tangan dan juga kaki. Dan 1 anggota yang disapu adalah kepala. Bila kita menyapu di tempat yang disuruh membasuh, maka anggota itu dikira tidak sah. Kalau kita basuh di tempat yang disuruh sapu, dia bukan sapu kepala, dia basuh kepala dia. Kepala paip, basuh, lencun. Adakah memadai? Ada khilaf dalam masalah ini. Sebahagian ulama Syafi'i kata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Quran kata sapu, kamu pergi basuh. Namun berdasarkan pendapat yang muktamad adalah boleh. Sebab apa? Basuh ini adalah lebih, buat lebih. Basuh ni dia buat lebih. Sapu ni dia kurang daripada basuh. Kalau kita basuh maknanya kita dah buat lebih. Lebih tak apa. Walaupun hukumnya boleh jadi makruh, tapi sah. Tapi kalau tempat yang disuruh basuh kita pergi sapu, kita buat kurang. Kalau buat kurang tak boleh. Buat kurang tak boleh. Maka di sini pentinglah untuk kita memahami dhabit ataupun definisi bagi perkataan basuhlah dan juga perkataan sapulah. Dibezakan oleh ulama bahawasanya sapu ini dengan basuh dibezakan dari sudut sayalanul ma'. Sayalanul ma' ini maksudnya apa? Sayalanul ma' ini maksudnya air mengalir. Justru kalau satu orang dia sapu kepala, dia celup tangan dalam kolah, dia sapu. Boleh tak? Boleh, sebab memang kepala dia suruh sapu. Tapi kalau dia celup tangan dalam kolah, tangan dia basah. Dia bukan kaut air ni. Dia celup, tangan dia basah kan? Kemudian dia sapu muka dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab pada ketika itu dia sapu muka dia, bukan dia basuh. Samalah juga perlu diingatkan bagi mereka yang ambil wuduk menggunakan air yang sedikit. Contohnya menggunakan botol mineral kecil ataupun menggunakan tudung mineral ataupun menggunakan spray. Maka perlu reti untuk guna alat tersebut. Silat-silat wuduk kita tak sah. Contohnya, satu orang dia ambil wuduk pakai spray, biasanya dinasihatkan kalau pergi haji ataupun naik ke atas kapal terbang kan, untuk mudah ambil wuduk pakai spray. Jadi kita spray macam mana? Kita spray dan ada bintik-bintik air kat muka kita, kita ratakan. Kita spray ada bintik-bintik air, kita ratakan. Itu tidak memadai sebab itu dipanggil apa? Itu dipanggil sapu. Sebab air itu sedikit dan tidak mengalir. Maka sebab itu kalau nak ambil wuduk, dia ambil air, kemudian dia tuang dan air itu mengalir dan dia ratakan. Boleh. Sebab dia beza dengan sapu adalah sebenarnya kalau kita nak perincikan, sebenarnya bezanya kalau sapu ni air sikit, kalau basuh ni air banyak. Air banyak itu ditarifkan sebagai banyak dia sampai dia boleh mengalir dengan tabiatnya. Itu yang disebut dalam kitab Safinatun Najah. Syarat air yang digunakan itu hendaklah dia mengalir dengan tabiatnya. Apa maksud mengalir dengan tabiatnya? Kalau air itu sikit, dia tak boleh mengalir sendiri. Kita kena alirkan dia. Betul tak? Maksudnya kita kena tarik dia baru dia bergerak kan, sebab air itu sikit. Kalau air itu banyak, kita letak, dia akan mengalir sendiri kan. Itu dipanggil air itu mengalir dengan tabiatnya. Kalaulah ciri-ciri air mengalir dengan tabiat itu ada semasa kita basuh muka, semasa kita basuh tangan, semasa kita basuh kaki, maka kita telah menyempurnakan syarat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wallahu a'lam. Ustaz, walaupun dia mengalir macam sebahagian je, macam dia mengalir sebahagian wajah, lepas tu dia dah mengalir, lepas tu kita sapu ratakan, itu pun kira mengalir ke Ustaz? Dia kira sebagai mengalir. Mengalir. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berhenti rehat seketika.